Suatu petang di kampung Pasir Salak, Perak, kelihatan beberapa orang pemuda sedang bersembang santai di atas pangking di tepian sungai sambil ketawa kecil. Topik utama mereka adalah berkisarkan tentang kedatangan British ke Perak dan pelantikan J.W.W. Bush sebagai Residen British. Mereka juga melahirkan rasa marah dan geram kerana sikap Bush yang tidak menghormati Sultan Abdullah serta pembesar Melayu yang lain. Tiba-tiba, perbualan mereka dikejutkan oleh ketukan di pokok yang berhampiran dengan tempat mereka duduk. Kelihatan dua orang pegawai British sedang memaku sesuatu. Lambat-lambat, keterangan apa yang nak bagi itu? Dan terlambat kelihatan begitu tergesa-gesa. Itu adalah arahan daripada Tuan Bush, Presiden di Perak ini, berkaitan dengan peraturan baru di Perak. Semua penduduk kampung Pasir Salak ini wajib mematuhi perintah Presiden. Kirana siapa yang ingkar akan dihukum. Cis! Tui! Perintah! Perintah apa? Ini negeri kami. Bush tak berhak menerangkan kami. Kita ada sultan, kita ada pembesar. Datuk Maharajalela yang menjaga Pasir Salak ini. Kita ada Datuk Zagar. Nah, Ibrahim. Siapa Bush itu? Ayo, teruskan kawan. Yang belikan orang bodoh ini. Nanti kau bersepalah. Jangan lakukan kalau tambah. Dan kakak-kakak yang dihukum. Dasar bodoh orang dari Perak ini. Pemuda-pemuda kampung berlari ke rumah Datuk Maharajalela lalu melaporkan peristiwa yang telah berlaku dan membawa bersama cebisan kertas yang ditampalkan oleh dua orang pegawai British tadi. Datuk! 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 Kepada apa tu? Mak Aisyah dan kawan-kawannya menampak arah bos yang terlalu itu. Ini dia arah itu. Bos sudah melampau Datuk. Kuasa Datuk daerah ini akan sekat. Membawa keris juga. Dilarang. Itu kan senjata kita. Pelindung kita. Ada kertas dan ini dia Datuk. Cis! Maksud kau Bos. Kau belum kenal siapa aku. Siapa orang Perak. Mantap Datuk Nenek. Jika orang Melayu kasih tadi naga sedemikian. Alat kami jangan kau cabar. Kau akan terima padanya nanti. Kami sabar Datuk. Kami sabar Datuk. Mesyuarat tergempar telah dijalankan antara Sultan Abdullah dengan pembesar Perak yang lain bagi menyelesaikan masalah Bush yang dihadapi. Beberapa kali perjumpaan sedemikian rupa telah diadakan sebelum memperoleh keputusan yang muktamad. 5 cara telah dicadangkan. Pertama, Bush diracun. Kedua, menyerang Bandar Baru. Ketiga, bermain hantu. Dan hinggalah suatu keputusan muktamad telah pun ditetapkan. Pada 30 Oktober 1875, di rumah Datuk Maharajalela, kelihatan Sultan Abdullah, Datuk Zagar, Ngah Ibrahim, Datuk Maharajalela dan juga Pandak Indut sedang bermesyuarat bagi mencari jalan penyelesaian. Malam ini kita kena putuskan dari si Bush itu. Kita tidak boleh biarkan sikapnya yang jahat dan biadab itu berterusan. Ramai wanita kita telah dipaksa menjadi pelacur, perempuan simpanan, dan ramai pemuda kita telah dipaksa menjadi barua kepada British itu. Kita kena tamatkan dengan segera. Datuk Maharajalela, beta tetapkan Datuk untuk melaksanakan tugas apa yang telah kita putuskan dalam mesyuarat dan keputusan yang kita telah ambil. Ampun tuanku, segala perintah batik junjung. Batik akan laksanakan sebagaimana yang dikitabkan. Mohon batik serahkan tugas ini kepada Pandak Indut untuk menyelesaikan masalah Bush ini. Ampun tuanku. Baiklah Datuk, beta perkenankan. Saudara Pandak Indut, aku serahkan tugas ini kepada engkau. Harap engkau melaksanakan sebaik-baiknya demi para bangsa yang sudah tercela.
kembalikan kedaulatan negeri ini daripada genggaman penjajah berjana. Pada malam ini, kuserahkan kau sebutan pakaian dan tombak sebagai tanda penyerahan tugas seperti ini kepada saudara kepada itu. Emas perak berpeti-peti untuk seraga jadikan laba. Tugas dan amanah hamba turuti. Tanda setia sumpah sah purba. Dengar berita, Bush akan tiba di Peninsula esok malam. Katanya, Anthony Ebert dan 20 orang tersebut akan datang bersama-sama. Jadi, boya-boya dah sedap. Dah pecah di perut rasa ini. Pada 2 November 1875, ketika Bush sedang mandi di atas perahu naga, kelihatan susuk tubuh dua orang lelaki memanjat perahu naga lalu merejamkan mereka ke tubuh Bush yang sedang mandi, disusuli oleh sud putung yang menetak lalu membelah kepala Bush. Bush jatuh ke dalam sungai dan dibawa arus. Pada ketika ini, Lieutenant Ebert sedang berburu di Kampung Gajah, manakala pengawal Bush melarikan diri kerana takut akan amukan penduduk kampung, menyebabkan Bush tidak dapat berbuat apa-apa kerana semuanya sudah pun terlambat. British menyerang Perak dan tercetusnya Perang Perak dari November 1875 hingga 1876. Pasir Salak ditawan pada tahun 15 November 1875 selepas bertempur hebat dengan pasukan Datuk Maharaja Lela, Panda Indut dan juga Datuk Sagor. Dalam pertempuran itu, British membakar rumah sepanjang sungai di Kampung Gajah dan juga Pasir Salak. Pada 13 Januari 1876, British telah menawarkan ganjaran RM6,000 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Datuk Maharaja Lela dan masing-masing RM3,000 bagi penangkapan Datuk Sagor dan juga Panda Indut. Datuk Maharaja Lela serta pengikutnya menyerahkan diri kepada British pada 30 Julai 1876 selepas beliau dijanjikan akan dibicara secara adil di mahkamah. Panda Indut dan Si Putung didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati pada 20 Mei 1876. Pada 20 Januari 1877, Datuk Maharaja Lela serta Datuk Sagor dihukum gantung sampai mati sama seperti Panda Indut dan juga Si Putung. Pengikut lain iaitu Kulub Ali, Si Tuah, Panjang Bur dan Ngah Jabur dihukum penjara seumur hidup. Selepas kejadian itu, Sultan Abdullah serta pembesar Perak lain seperti Menteri Ngah Ibrahim, Laksmana Wan Muhammad dan Shah Bandar Uda Mahamud dibuang ke Pulau Seychelles. Sementara bekas Sultan terdahulu iaitu Raja Ismail, Datuk Wan dan Panglima Perang Semaun dibuang ke Skudai Johor. Raja Yusof iaitu seorang lagi kerabat diraja dilantik menjadi Sultan Perak yang baharu. Sultan Abdullah kemudiannya dibenarkan kembali
pulang ke Kuala Kangsar pada tahun 1922 dan baginda mangkat di sana. Sekian, terima kasih.